Kita pergi marah dia. Sedangkan Allah ada istiar mana ada li waliyan faqat azantu bil harb. Kita tak kenal dia. Dia mari rumah kita minta sedekah. Padahal Allah nak test kita ni. Dalam Sahih Bukhari diceritakan tiga orang. Satu orang dia mengidap penyakit botak. Satu orang mengidap penyakit sopak. Seorang lagi mengidap buta. Tiga orang ni dipulaukan oleh masyarakat ni kerana penyakit mereka ni. Dahlah botak miskin, dahlah sopak miskin, dahlah buta miskin. Maka satu hari Allah Ta'ala nak uji mereka ni. Allah hantarkan satu malaikat kepada tiga orang ni. Pergi jumpa yang sopak, tanya dia, dalam hidup kamu ni apa yang kamu nak? Dia kata, aku nak sihat lah, hilang penyakit aku ni yang selama ni orang pandang jijik pada aku. Dan aku minta nak kaya lah sikit. Mereka dah hina aku, dah lah sopak miskin pula. Maka malaikat ni tadi sapu badannya, kemudian doa untuk ni. Penyakit sopak dia pun hilang, dan dia diberikan unta. Kamu pelihara unta. Dia tanya, apa harta yang paling kamu suka? Dia kata, unta. Ambil unta, pelihara. Dia pun pelihara unta, sopak pun dah hilang. Sampai penuh lembah tu dengan unta-unta dia. Pergi kepada yang botak tadi macam tu juga. Dia tanya, apa yang kamu nak dalam hidup aku? Dia kata, aku nak hilang penyakit aku ni, yang mana orang pandang jijik pada aku. Dan dia tanya, apa harta yang paling kamu suka? Dia kata, lembu. Dia pun sapu kepala kawan tu, dan dia bagi lembu yang bunting. Ni pelihara ni, rambut dia pun elok tumbuh. Sampai penuh lembah dengan lembu tu. Pergi pula kepada si buta, tanya soalan yang sama, apa yang kamu mahu dari hidup kamu? Dia kata, tentulah aku mahu penglihatan, boleh aku tengok manusia. Harta apa yang kamu suka? Dia kata, kambing. Diberi kepada dia kambing. Maka celiklah matanya dan biaklah kambing. Selepas beberapa lama tempohnya, malaikat ni tadi datang semula dengan perintah Allah. Pergi kepada si botak dalam rupa botak dan miskin. Dia kata, saya ni pengembara, putus bekalan nak sampai ke destinasi. Hari ini tidak siapa boleh tolong saya untuk sampaikan ke destinasi saya kecuali Allah melalui Tuhan. Mintalah sikit kereta Tuhan ni boleh sampai saya buat bekalan ke destinasi saya. Bukankah Tuhan dulu susah? Dia tanya soalan tu. Dia kata, aku ni banyak tanggungan, tak boleh bagi kat kamu, aku banyak tanggungan. Dia tanya boleh, bukankah Tuhan ni dulu susah juga macam saya? Penyakit macam saya, miskin macam saya? Tak, aku kaya dari dulu ni. Aku dapat kereta ni daripada datuk ayah aku daripada datuk aku. Innama waristu kabiran an kabirin. Aku warisi kereta ni daripada ayah aku, daripada datuk aku ni. Dia kata apa? Seandainya Tuhan bercakap benar, Allah berkati Tuhan. Tapi kalau Tuhan bercakap bohong, Allah kembalikan Tuhan pada keadaan asal Tuhan. Dia pergi kepada sopak pula. Tanya si sopak macam dia, rupa dalam rupa orang sopak miskin. Pergi kat sopak. Dia kata, saya ni pengembara putih bekalan nak pergi ke destinasi saya. Tak ada siapa boleh sampaikan saya kecuali Allah melalui Tuhan. Mintalah sikit bekalan, boleh saya sampai ke sana. Dia kata, tak boleh. Ni saya tanggungan banyak ni, nak bagi ke kamu macam mana ni? Dia kata, bukankah Tuhan dulu pun sopak juga, miskin juga? Dia kata, dah, aku kaya dari dulu dah. Ayah aku kaya, tok aku kaya. Aku sihat dari dulu ni. Kalau Tuhan cakap benar, Allah berkati Tuhan. Kalau Tuhan bohong, Allah Ta'ala kembalikan Tuhan kepada hal keadaan Tuhan. Pergi pula pada si buta. Macam tu juga dalam rupa buta dan miskin. Dia kata, aku ni pengembara macam tadi, minta. Yang buta kata apa? Kamu tengok dekat lembah ni, ada berapa banyak unta, ada berapa banyak lembu, ada berapa banyak kambing, ada berapa banyak kuda. Berapa banyak kamu mahu, ambillah bawa pergi. Aku takkan marah sikit pun. Dia kata, aku bukan nak ni semua. Aku hanya dihantar untuk menguji kamu. Sesungguhnya Allah redha pada kamu dan telah murka pada kedua teman kamu itu. Akhirnya yang dua orang tu balik kepada asal, sopak dan miskin, botak dan miskin. Yang ini Allah telah kekalkan. Jadi apa dia punya
pengajaran dia, moral dia apa? Untuk kita ke depan ni kalau kita jumpa orang minta sedekah, Allah sendiri dah bagi satu kaedah, satu perintah. Jangan kedik. Bukan jangan tak bagi. Jangan kedik. Kadang-kadang bagi tapi kedik. Jangan kedik. Bukan kata jangan tak bagi. Allah kata jangan kedik. Itu tak payah bagilah. Tak. Biasanya bagi pun kedik lagi. Jadi kalau dah kedik pun ditegah, apatah lagi kalau tak bagi. Patut kena faham gitu. Tapi ada orang faham kata Allah tak bagi kedik lah. Bukan tak bagi, jangan tak bagi. Tak. Sebab ramai orang bagi, selepas bagi disonsongi dengan kedikan. Itu Allah tak bagi. Bagi. Bapa takut jangan-jangan itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Silap-silap di bulan macam kisah tadi juga. Allah Ta'ala nak test kita. Dulu kita susah lah. Macam mana kita keadaan susah tu, Allah test kita, nak tengok kita tu setara mana. Ada takluk dengan dia ke tidak. Allah nak test kita. Na'udzubillah min dzalik. Sampai itu, kalau ada datang, jangan sekali-kali. Kadang kita tengok orang kadang-kadang masuk dalam masjid nak nampak miskin, compang camping, selekeh je. Janganlah kita buat lebih kurang. Takut kalau itu adalah, kalau orang yang jauh daripada Allah, dia tak cari masjid, kita pun tak tahu apa kedudukan orang tu di sisi Allah. Begitu saudara-saudara kita yang ramai-ramai dalam majlis ni, kita tak tahu. Kita tak tahu siapa di antara kita ni yang paling dekat dengan Allah. Kita tak tahu. Dan kita tidak tahu amalan yang mana Allah terima dia. Kita tak tahu. Kerana amalan dia itu Allah terima dia jauh daripada kita. Walaupun kita dulu daripada dia jadi ahli masjid, kita tak tahu. Kita ni daripada muda lagi jadi ahli masjid. Dia baru nampak sejak 2 bulan ni. Sebelum kita tak nampak ni, 2 bulan ni baru nampak. Jangan sekali kita berasa kita bagus daripada dia. Entah taubat dia, yang hari dia bertaubat itu, nak bandingkan dengan segala taat yang kita buat selama ni, kedudukan dia di sisi Allah itu jauh ke depan, kita jauh cabut ke belakang. Jadi oleh kerana itu, orang-orang yang dekat dengan Allah ni jangan kita buat lebih kurang. Dan dia bukan ada pangkat sini 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang, 7 paku, 8 paku, tak ada. Malah dalam hadis sebut apa? Kadang-kadang rambutnya kusut masai, mukanya berdebu, pakaiannya compang-camping, tak dihiraukan orang. Kadang-kadang keadaan zahirnya begitu. Tapi di sisi Allah, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sumpah dengan nama Allah, Allah sempurnakan sumpah dia. Sebab dia dekat dengan Allah. Jadi yang nak diajar kepada kita adalah sentiasa menghormati semua orang. Yang diajar kepada kita adalah untuk menghargai semua orang. Yang diajar kepada kita adalah untuk berakhlak dengan semua orang.